Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Muhaizat dalam video tersebut menerangkan tentang ilmu laduni atau ilmu yang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menonton video tersebut, saya merasakan ada beberapa perkara yang perlu ataupun patut saya ulas ya. Pertama sekali, ilmu laduni ni ialah ilmu yang direct daripada Allah SWT dan Allah mengurniakannya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dalil bagi ilmu laduni ni ialah kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa yang ada dalam surah Al-Kahf. Masyarakat kita biasa sebut surah Kahfi, surah nombor 18 ayat nombor 65. Memang ada di situ dan poin pentingnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakannya kepada hamba-hamba pilihannya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan cara yang Allah kehendaki. Jadi ilmu ni kadang-kadang juga disebut sebagai dapat ilham ataupun kasyaf, tersingkap ya, ataupun mendapat mimpi. Poin pertama yang saya nak ulas ialah Ustaz Muhaizat mendakwa setengah orang dia tak dapat ilmu ni, lalu mereka tidak dapat merasainya, mengecapi keindahannya ataupun mengecapi kehebatan ilmu tersebut. Ini bagi saya adalah dakwaan yang salah. Seseorang itu tidak boleh mendakwa si fulan dapat ilmu laduni, si fulan tidak dapat ilmu laduni. Who are you to say that? Are you a representative of Allah SWT? Siapakah anda untuk menentukan si fulan dapat ilmu laduni, si fulan tak dapat ilmu laduni? Apakah anda wakil ataupun juru cakap bagi Allah SWT? Apakah anda nampak ilmu laduni ni turun pada A, kepada B tak ada? Kan? Jadi itu awal-awal lagi satu kenyataan yang salah. Di sisi kami ni siapa pula? Di sisi kami ahli sunnah wal jamaah yang bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah dan bukan Asam Jawa. Di sisi kami ilmu laduni itu memang ada. Dan kami mengiktiraf bahawa ia benar-benar dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anugerahnya, sebagai karunia-Nya kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Yang Allah pilih ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca biografi para imam, para sarjana, para tokoh-tokoh daripada zaman awal sehingga terkemudian, kita akan nampak, saya sendiri baca ya seorang tokoh itu bila kadang-kadang dalam menghadapi sesuatu isu dia berfikir, apakah dia sedang berijtihad, apakah penjelasan, apakah solusi, apakah fatwa yang sesuai diberikan. Tetapi ia adalah satu isu yang baru, sambil dia sedang berfikir itu, Allah SWT beri dia ilham bahawa dalam perkara ini ada hadis di situ. Dalam perkara ini boleh dikeluarkan hukum, diistimbatkan hukum berdasarkan salah satu kaedah pendalilan yang ada dalam ilmu usul fiqh. Lalu dia pun tengok memang ada hadis tu. Ya, sebab kadang-kadang sebagai manusia boleh terlepas pandang. Jadi Allah SWT memberi ilham kepadanya. Lalu dia pun, dia buka dalam kitab tu memang ada hadis tersebut yang menjelaskan persoalan yang sedang difikirkannya. Dalam hadis tersebut, boleh kalau digunakan kaedah qiyas, boleh menjadi penyelesaian kepada isu tersebut. Sebagai contoh ya. Kemudian di sisi para imam hadis, para ahli hadis, misalnya ya, apabila mereka sedang mencari biodata ataupun status jarah wa ta'dil bagi seseorang perawi hadis, kadang dia cari-cari, dia tak jumpa. Lalu dia berzikir, dia berdoa kepada Allah. Lalu Allah dengan SWT dengan caranya yang tersendiri, ilham ke, kasyaf ke apa, memberi ilham kepada dirinya, perawi itu nama penuhnya ialah sekian. Lalu berdasarkan nama tu dibuka kitab, memang ada. Memang ada perawi itu dengan nama sekian dan nama gelarannya ialah sekian. Ataupun Allah beri ilham kepada dia, perawi itu silap ejaan tapi sebenarnya nama dia begini. Bila buka kitab jarah wa ta'dil, kitab biografi para perawi hadis, memang dijelaskan itu nama ni gini-gini, juga disebut dengan ejaan sebegini ya. Jadi perkara ini adalah sesuatu yang berlaku bukan sahaja di kalangan ahli sufi, bukan sahaja di kalangan ahli arifat, tetapi dari kalangan ahli-ahli syariat. Di kalangan ahli-ahli syariat ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebab kadang-kadang kita melihat seorang tokoh agama, dia begitu berilmu, dia begitu pintar, bernas dalam berdalil, dalam berhujah, dalam bercakap, lalu kita pun terfikir dia ini dapat daripada mana?
Okey, itu mungkin salah satu bukti ilmu laduni yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan direct kepada orang tersebut, kepada tokoh tersebut, kepada ustaz tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni dalam video-video saya ni banyak saya kritik ustaz-ustaz, tapi selalu saya tekankan sebahagian atau setengah. Sebahagian lagi memang hebat ilmu mereka, saya sendiri selalu tonton, saya sendiri download video YouTube mereka, saya sendiri beli buku mereka, ya. Jadi mereka ini banyak ilmu yang mereka ada. Kalau sekadar tengok biodata yang mereka belajar dulu, tak adalah banyak sangat. Okey, itu salah satu tanda bahawa Allah SWT mengurniakan ilmu kepada mereka secara direct, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sisi kami Ahli Sunnah wal Jamaah, ilmu laduni ini benar-benar ada. Cuma ini poin penting dia, cuma bezanya di sisi kami, ilmu yang Allah bagi itu dia selari, dia masih duduk dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bagi ilmu yang berbeza daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini nanti kita bincang lain, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, di sisi kami ilmu laduni itu memang ada, baik dalam bentuk ilham, dalam bentuk khasyah, dalam bentuk mimpi. Cuma ilmu tersebut dia selari, dia tak akan kontradik, dia tidak akan menjadi sesuatu yang baharu. Ia tetap selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini bezanya di sisi kami dengan yang lain, ya. Sebab ilmu laduni ni kalau kita kaji, dia boleh dibezakan, dipisahkan antara yang hak dengan yang batil, dengan yang sahih dengan yang palsu. Yang sekarang ni saya sedang bincang tentang ilmu laduni yang hak, ilmu laduni yang sahih, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakannya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Macam mana kita nak tahu itu ilmu laduni yang betul? Ilmu tersebut selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak akan berbeza. Baik, poin lain yang saya nak ceritakan ialah ilmu ini saya dan anda juga boleh mendapatnya. Ia tidak terhad kepada ahli makrifat, ahli sufi, ahli yang mencapai makam sekian-sekian. Kita ni ahli syariat, ahli yang ilmunya daripada kertas. Sekarang tak kertas lah, duk tengok daripada phone saja kan. Okey, ahli ilmu digital. Okey, boleh juga mendapat. Ia tidak terhad kepada sekian-sekian orang yang konon-kononnya istimewa, ya. Sebab saya ulangi, ia adalah ilmu yang Allah bagi kepada hamba-hambanya yang terpilih. Macam mana kita nak memasukkan diri kita dalam hamba-hamba yang terpilih itu? Okey, ada petua. Saya pun ada petua juga, kan? Takkan ustaz-ustaz lain je ada petua, saya pun ada petuanya juga. Okey, pertama sekali, petua tersebut tak ada kaitan dengan nak kena baca zikir 1000 kali, baca surah Al-Ikhlas 10,000 kali, baca selawat 4,444 kali. Tak. Yang itu tu semua masuk dalam paper shredder, shred, keluarkan balik, masukkan balik, shred. Okey? Yang itu tu tak ada. Petua saya daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi untuk video ni daripada Al-Quran sahaja, ya. Daripada Al-Quran sahaja. Petuanya itu ialah ilmu laduni ni Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. As simple as that. Allah akan berikannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Cuma yang beza tu setakat mana seseorang itu bertakwa. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video saya ini adalah di kalangan mereka yang bertakwa. Takwa ini dari sudut bahasa ialah mendinding ataupun membenteng diri daripada neraka Allah, daripada kemurkaan Allah. Macam mana kita nak capai darjat takwa itu? Kita mentaati perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah. Yang menonton video ini saya yakin tak ada yang pergi genting main judi, kasino, tak ada yang online gambling, tak ada yang online pornografi, tak ada yang ambil rasuah di pejabat, tak ada yang buat kerja-kerja yang salah, mencuri ke, merogol ke apa ke, yang bersikap adil kepada ahli keluarganya, menyayangi ahli keluarganya dan semua-semua lain. Tapi ada satu dua perkara yang mungkin boleh diperbaiki lagi dari sudut ketakwaan. Antara ciri orang yang bertakwa itu ialah mereka menjauhi bid'ah. Sebab bid'ah itu boleh menjadi salah satu sebab yang membawa mereka ke neraka. Maka orang yang bertakwa ini ialah dia menindingkan dirinya daripada neraka, dan salah satu daripadanya ialah mereka menjauhi bid'ah. Meskipun sekarang-kadang dalam sesuatu isu bid'ah itu berlaku
Ustaz ni kata hasanah, ustaz ni kata dolalah, mana satu ni? Mereka tetap meninggalkannya sebab sunnah yang sahih, yang jelas itu banyak ada, ya. Okey, lari jauh ke bid'ah pula. Jadi, orang yang bertakwa ini ialah mereka yang antara mereka yang Allah pilih untuk memberi ilmu laduninya. Orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan puan-puan, ayuh kita menjadi orang yang bertakwa dalam semua aspek. Khasnya, jangan tinggal, jangan lupa dalam khasnya dalam subjek sunnah dan bid'ah. Okey, apa dalilnya? Okey. Tak payah tanya, tak apa, saya bagi dalil, ya. Kita ni suka bagi dalil, kita ni suka dalil ke? Okey, ada beberapa ayat Quran. Pertama sekali dalam ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, iaitu ayat 282 surah Al-Baqarah. Ayat 282 surah Al-Baqarah, ayat yang panjang, rujuk di akhir sekali. Rangkap yang di akhir itu, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajar kepada kalian. Dan Allah bagi setiap sesuatu maha mengetahui. Okey, pendek saja ayat tapi power. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajar kalian. Okey, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan ajar kepada kalian. Allah yang akan ajar, ya, Allah sendiri akan bagi kita ilmu, dan ini salah satu dalil kita ni boleh mendapat ilmu laduni direct daripada Allah, dengan syarat kita bertakwa kepada Allah. Dan ilmu laduni ini, kalau daripada Allah, ia selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia duduk dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Dia tak ada menyimpang ke sana, Okey? Ini dalil pertama, ya. Catat, ya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat nombor 282. Kemudiannya, apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mengurniakan kepada kita Furqan. Furqan ini kemampuan membezakan antara hak dan batil. Sebab kadang-kadang, ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni, YouTuber ni cakap macam ni, pilot tu pula cakap macam tu. I keliru lah, I confused lah, I cannot brain lah, I got brain but my brain doesn't brain lah. Sebab tak ada furqan. Bila Allah bagi kita furqan, mudah kita nak bezakan antara hak dan batil. Dalilnya, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ayat nombor 29. Surah ke-8 ayat nombor 29, ya. Okey, mari sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Allah akan bagi kita, akan menjadi kita furqan, di mana kita dapat membezakan antara hak dan batil. Boleh semak tafsir maksud perkataan furqan di sini, ya. Kemampuan untuk membezakan antara hak dan batil. Kan setengah orang kita buat video dah explain panjang-panjang, lemah lembut pun ada, tegas pun ada, dengan macam-macam analogi, dia masih lagi I keliru lah. You janganlah buat video macam ni, you mengelirukan orang lah. Apalah yang keliru sangat tu? Mungkin tak ada furqan, ya. Maka bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kita ini furqan, yang dengan itu kita dapat memisahkan, membezakan antara hak dan batil. Dan Allah akan menghapuskan daripada kita kesalahan-kesalahan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Dan sesungguhnya Allah ini Dzul Fadlil Azim, sangat banyak, sangat sentiasa memiliki keutamaan yang agung, yang azim, ya. Tapi poin penting di sini ialah Allah akan mengurniakan kepada orang yang bertakwa ini furqan. Jadi furqan ini juga salah satu bentuk ilmu laduni. Sebab kadang-kadang ilmu banyak, tapi asyik-asyik keliru je. Kan? Kadang-kadang yang dok komen tu, janganlah buat video macam ni, mengelirukan masyarakat. Yang komen tu jenis orang bijak tau. Bukan jenis tak lepas sekolah. Tapi entah kenapa asyik keliru je. Ya, jadi moga-moga Allah memberikan dia furqan, yang dengan tu dia tidak lagi keliru, tapi jelas dia nampak antara hak dan batil. Surah Al-Anfal ayat nombor 29. Apa lagi? Kalau kita bertakwa, Allah juga akan memberi kita nur, akan memberi kita cahaya hidayah. Surah Hadid
Surah Al-Hadid ayat dan nombor 28. Surah nombor 57 ayat nombor 28 ya. Saya sedang bagi petua-petua untuk mendapat ilmu laduni, dan sekali lagi saya ulangi, ilmu laduni ni bukanlah dengan amalan sekian-sekian dengan tak. Okey. Ini kita ikut Al-Quran. Baik. Okey. Surah Hadid, surah nombor 57 ayat nombor, okey, saya sendiri ketawa sebab memang saya nampak orang zikir ni. Okey, lagi topik pula. Okey, ayat nombor 28. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah akan mengurniakan kepada kalian dua daripada rahmatnya. Para ahli tafsir berbicarakan apakah dua itu. Salah satu penafsiran ialah dua kali ganda rahmat yang kita dapat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan menjadikan bagi kalian nur yang kamu dapat berjalan dengannya. Kita dapat hidayah, kita nampak nur jalan Allah di mana, jalan Rasulullah di mana. Okey, dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mengurniakan kita ilmu laduni dalam bentuk nur, dalam bentuk hidayah, sehingga kita nampak jalan Allah dan Rasulnya di bumi ini dan juga di akhirat. Dan dengan jalan itu kita dapat bezakan dengan jalan-jalan ahli bid'ah yang sangat banyak. Sebab jalan Allah dan Rasulnya satu, jalan-jalan bid'ah adalah banyak. Sebab bid'ah itu tidak terhad jumlahnya. Ia selagi mana orang tu duk fikir nak buat tu nak buat ni, selagi itulah ada bid'ah. Jadi surah Hadid, surah nombor 57 ayat nombor 28. Kemudian sambungan ayat, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah akan mengampunkan kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Poin penting yang kita nak ialah Allah menjadikan kepada kita nur. Jadi poin penting tuan-tuan dan puan-puan, bertakwalah kepada Allah. Allah akan memberi kita ilmu, Allah akan memberi kita furqan, Allah akan memberi kita rahmat dua kali ganda, dan Allah akan memberi kita nur. Nur yang dengan itu kita dapat lihat jalan Allah dan Rasulnya terang, jelas. Tak ada lagi yang I keliru lah. I keliru. Orang keliru ni tak apa. Lari topik lagi kan. Kemudian yang keempat ialah tadi 3 ayat. Ayat keempat ialah doa saja kepada Allah. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam berdoa, Rabbi zidni ilman. Surah Taha, surah nombor 20 ayat 114. Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahilah bagi aku ilmu. Dan Allah akan tambah kita ilmu. Allah akan tunjuk kita ustaz-ustaz yang amanah dalam menyampaikan ilmu, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ustaz-ustaz yang betul-betul merupakan pewaris Nabi. Okey, baik dah jumpa kuliah face to face ke, kuliah YouTube ke, kuliah TikTok ke, buku ke, macam mana, Allah akan tunjukkan kepada kita. Dan tidak juga mustahil Allah juga akan masukkan ilmu tu dalam diri kita secara automatik ya. Ilmu laduni. Tapi yang pentingnya, kalau kita bertakwa, kita ikut petua-petua yang saya bagi dengan dalil Al-Quran ni, Allah bagi ilmu laduni yang duduk dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak terkeluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah ilmu laduni yang benar, yang diterima di sisi kami ahli sunnah wal jamaah yang mengikut generasi salafus soleh. Ini penting sebab ada sebahagian orang dalam rangka mereka nak menolak ilmu laduni yang dipegang oleh ahli makrifat, ahli sufi, ahli makam-makam tinggi, apa semua tu, hadatul wujud apa, mereka menolak ilmu laduni secara total. Mereka menolak ilmu laduni secara keseluruhan. Itu salah. Okay? Kita tak boleh tolak secara total. Kita tidak boleh membataskan karunia Allah itu. Ilmu laduni adalah satu anugerah, adalah satu karunia Allah yang Allah beri kepada hamba-hambanya yang Allah sendiri pilih. Okay, salah satu kriteria pilihan Allah itu ialah ayat-ayat yang kita baca tadi. Jadi jangan tolak ilmu laduni secara total. Yang kita tolak ialah orang yang mendakwa mendapat ilmu laduni tetapi ilmu tersebut berbeza daripada Al-Quran dan Sunnah. Lalu mereka berkata Al-Quran dan Sunnah itu ilmu ahli syariat, kami ni ahli makrifat, kami ni ahli sufi, kami ni ahli
Macam-macam lah nama-nama yang canggih tu kan. Okey, jadi jangan terburu-buru menolak ilmu laduni secara total. Ilmu laduni ni ada, cuma kita kena pisahkan, kita kena bezakan antara hak dan batil. Baik, tadi saya telah menerangkan tentang ilmu laduni yang hak. Sekarang ni saya nak ceritakan pula tentang ilmu laduni yang batil. Macam mana nak tahu batil? Kerana ia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ilmu laduni ni kan dikatakan ia level yang lagi tinggi. Jadi kalau kita nak ukur berdasarkan kriteria Al-Quran dan Sunnah, sudah tentu ia bercanggah. No. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT tidak akan sekali-kali menyelisihi firman-Nya di dalam Al-Quran. Allah won't contradict himself with what he has commanded to us in the Quran. Okay? Dan dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab, surah nombor 36, ayat nombor 33, Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Okay. Dan tidaklah ada pilihan bagi orang-orang lelaki yang beriman, orang-orang perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan, telah memutuskan sesuatu urusan, sesuatu perkara. Tidak ada pilihan bagi mereka untuk memilih sesuatu yang lain tentang urusan mereka itu. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh mereka itu sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah dah bagi kita tahu kita, you cannot choose something else. Kita tak boleh nak pilih-pilih yang lain. Ini ilmu syariat, aku nak pilih ilmu laduni, aku dapat direct, engkau apa tahu? Engkau ni ahli syariat, aku ahli makrifat. Tak ada. Tak ada pilihan. There is no two choice. Kalau seandainya ada ilmu laduni yang berbeza dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ilmu laduni ni kononnya daripada Allah, maka Allah telah menyelisihi firman-Nya dalam ayat 36 surah Al-Ahzab ni. Dan itu sudah tentu tidak berlaku. Okay, saya ulangi. Seandainya, okay, Allah SWT memberikan satu ilmu laduni yang berbeza daripada ilmu syariat, okay, maka Allah telah menyelisihi firman-Nya sendiri dalam ayat 36 surah Al-Ahzab ni. Sebab dalam ayat ini Allah secara jelas Allah sebut orang lelaki beriman, orang perempuan beriman. Tidak ada pilihan bagi kalian. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, kamu nak pilih yang lain. Aku nak pilih ilmu laduni. Ini ilmu biasa-biasa. No. Okay? Tidak ada pilihan sedemikian itu. Tapi, okay, mereka yang masih nak berhujah dengan ilmu laduni ni, tapi kami ni kan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa ilmu syariat, Nabi Khidir ilmu laduni. Dan ilmu laduni Nabi Khidir itu berbeza dengan ilmu syariat Nabi Musa. Jadi kami ni macam Nabi Khidir itulah. Okey, alasan ini dijawab dengan beberapa perkara. Pertama, ilmu laduni Nabi Khidir itu diiktiraf, verified. Okey, diiktiraf oleh Allah SWT dan ia ada dalam Quran, maka ianya adalah sah. Ilmu laduni yang kamu dapat tu, yang kamu claim kamu dapat tu, lalu ia berbeza dengan ilmu syariat Allah dan Rasulnya ni, kamu confirm ke daripada Allah? Itu tu yang pertama. Yang kedua, kamu ni sama standard dengan Nabi Khidir ke nak dapat ilmu laduni macam Nabi Khidir? Itu nombor dua. Nombor tiga, Nabi Khidir dia bukan umat Nabi Musa, sebab tu dia tak duduk dalam syariat Nabi Musa. Kamu umat Muhammad. Macam mana pun tinggi makan kamu umat Muhammad. Kamu kena duduk dalam syariat Nabi Muhammad juga. Kamu tak boleh keluar daripada syariat tu. Nabi Khidir, saya ulangi, dia bukan umat Nabi Musa. Sebab tu dia tak boleh ikut syariat Nabi Musa. Dia ada syariat yang tersendiri berdasarkan ilmu yang Allah bagi direct kepada dia. Okey, jadi bagi yang perasan dirinya tu hebat macam Nabi Khidir, kita tanya balik, kamu ni Nabi Khidir ke? Nabi Khidirnya ilmunya confirm daripada Allah. Allah telah confirm sendiri dalam Quran. Kamunya ilmu ni kamu dakwa je daripada Allah. Padahal
Tak payah nak sebut kan. Okay? Jadi berhati-hati dengan mereka yang berhujah dengan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Memang Allah letak kisah itu dalam Al-Quran sebagai satu perangkap kepada orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Lalu mereka memilih kisah itu sebagai dalil bahawa mereka ini terkeluar daripada syariat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Khidir terkeluar daripada syariat Nabi Musa. Padahal pada awal lagi Nabi Khidir itu bukan umat Nabi Musa. Padahal anda ialah umat Nabi Muhammad dan anda mesti duduk dalam syariat Muhammad. Tak boleh keluar daripadanya. Tak boleh kata saya ada pilihan yang lain, saya mendapat ilmu yang direct sebab berdasarkan ayat 36 surah Al-Ahzab. Okay, itu dalil pertama. Dalil kedua, kalau nak tinggalkan juga, I confirm lah, saya yakin lah dapat ilmu tersebut. Dan ia berbeza daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Allah ada memberi peringatan yang lain ya. Mari kita rujuk surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah nombor 43, ayat nombor 36. Surah nombor 43, ayat nombor 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan ataupun berpaling daripada zikrir ar-Rahman, daripada Al-Quran ini, nuqayyid lahu, kami jadikan baginya syaitan fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu menjadi qarin, sahabat ataupun pendamping rapat dengan dia. Kita dah memang ada qarin, sekarang datang satu lagi syaitan jadi qarin. Kerana qarin ni dia yang betul-betul rapat dengan kita. Okey, apa pula syaitan qarin ni buat ya? Sambung ayat nombor 37. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka, yang ni syaitan-syaitan itu, la yasuddunahum, benar-benar menghalangi mereka, an sabili, daripada jalan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sementara mereka itu, orang yang didatangi syaitan qarin itu, orang yang mengabaikan Al-Quran tadi itu, menyangka mereka sedang mendapat hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak tahu kita dapat hidayah ke tidak? Macam mana kita nak tahu ilmu laduni itu betul pun tidak? Kita dakwa ataupun seseorang itu mendakwa, memang ilmu laduni ini dia berbeza daripada Quran sebab kami ni level lagi tinggi. Al-Quran ni untuk ahli syariat, kami ni ahli marifat, kami ni ahli sufi yang dah capai makam tinggi-tinggi. Okey, Allah bagi peringatan, kalau kamu ini tidak mengindahkan, berpaling daripada Al-Quran, Allah akan menjadikan baginya syaitan, dan syaitan itu menjadi qarin baginya. Apa kerja syaitan tersebut? Syaitan itu menghalang dia daripada jalan Allah. Dia menyangka dia ada satu jalan yang baru. Dia menyangka dia ada satu ilmu yang baru, yang dengan itu dia berada dalam satu makam yang baru. Ini makam ahli syariat, makam orang kertas, orang digital. Okey, tapi Allah sebut, sementara itu mereka menyangka mereka sedang mendapat hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan hidayah sebenarnya, tetapi permainan syaitan. Satu perkara penting ya, bila syaitan ni datang mengganggu dengan ilmu laduni, sebab kita orang tu dia dapat ilmu, dia sangka daripada Allah, tapi sebenarnya daripada syaitan. Aku tak mungkin dapat ilmu dari syaitan. Aku ni selawat 4,444 kali. Aku ini hu sejuta kali. Aku ni Allah beribu-ribu kali. Takkan syaitan nak bagi? Syaitan bagi, tuan-tuan. Dan syaitan, bila dia datang ganggu kita, dia bukanlah pakai name tag, nama saya syaitan, ataupun pakai tag nama syaitan. Tak, dia akan datang dalam bentuk yang benar-benar meyakinkan kita sehingga orang itu menyangka dia sedang mendapat hidayah, padahal sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dengan orang yang berkata dia mendapat ilmu laduni, dan ilmu laduni of course sudah tentu bertentangan, sudah tentu kontradik dengan Quran dan Sunnah, sebab ilmu kami pada level tinggi, bukan level ini. Apa yang mereka sangka itu boleh rujuk ayat yang baru kita baca ini ya. Baik, satu lagi ayat
Ini kalau menyelisihi Al-Quran. Kalau menyelisihi Rasulullah pula macam mana? Surah An-Nisa, surah keempat ayat 115. Surah keempat ayat 115, Allah SWT berfirman, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan sesiapa yang menentang, menyelisihi Rasulullah setelah datang kepadanya penjelasan yang merupakan hidayah, yang merupakan hidayah yang sebenar, dan dia pula ikut jalannya selain daripada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman ni ahli syariat, ahli kertas, ahli digital. Saya ni makam tinggi. Okey? Nuwallihi ma tawalla, kami akan memberi dia kuasa untuk buat apa yang dia nak buat. So dia rasa macam saya nak dapat hidayah, sekarang ni aku boleh buat sesuatu yang berbeza. Syariat aku berbeza, engkau syariat ahli kertas, engkau syariat yang dalam phone ni saja. Sebab Al-Quran dan hadis pun sekarang ada dalam phone, ada dalam laptop, kan? Engkau ni ahli digital, ahli kertas, aku ni makam tinggi. Okay, Allah itu sebenarnya Allah yang bagi dia kuasa sehingga dia boleh buat apa yang dia nak, dan dia menyangka dirinya berada dalam hidayah, padahal ia adalah sesuatu yang di sebaliknya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, surah An-Nisa, surah keempat ayat 115. Jadi kesimpulannya, ilmu laduni ni, sekali lagi saya ulangi, ada hak, ada batil. Allah akan memberi ilmu laduni ini kepada hamba-hambanya yang terpilih, dan ia adalah urusan Allah. Kita tidak ada hak langsung untuk berkata si fulan dapat ilmu laduni, si fulan tak ada ilmu laduni. Si fulan tu telah mengecapi keindahan, kemanisan ilmu laduni, hang tak dapat, mana hang tahu. Kan, siapa kita nak kata dia tak dapat ilmu laduni? Padahal mungkin dia dapat, tapi dia ada ciri-ciri tawaduk yang dia tidak mahu menerangkannya kepada orang ramai. Itu yang pertama, ya. It is not for us to say. It is Allah Subhanahu Wa Taala give to whoever that he wants to give it. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu laduni ni macam mana kita nak tahu betul-betul daripada Allah ataupun daripada selain Allah? Maka ilmu laduni itu selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah tak akan bagi sesuatu yang lain, padahal Allah sendiri telah berfirman, tidak ada pilihan bagi orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan. Allah dah menetapkan sesuatu perkara tu. Kamu ada pilihan pula nak buat yang lain. No, tak ada. Kamu ada pilihan pula. Tak, aku ada syariat lain. Aku ada ikutan lain. Aku ada ni. Tak ada. No. Siapa buat sedemikian, maka dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Bukan saya kata, tetapi surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 36. Jadi, ilmu laduni itu ada, cuma kita ukurnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Macam mana nak dapat ilmu laduni tersebut? Bertakwalah kepada Allah. Maka Allah sendiri akan mengurniakan kepada kita ilmu. Surah Al-Baqarah ayat 282 di akhir itu. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengurniakan kepada kita furqan, kemampuan untuk membezakan antara hak dan batil. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengurniakan kepada kita 2 kali ganda rahmatnya, dan Allah akan mengurniakan kita cahaya yang dengan itu kita dapat berjalan jelas, nampak jalan Allah dan jalan Rasulullah. Ni tak kabur-kabur lagi dah. Ini gelap-gelap je terikut jalan lain, kan. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Surah Toha ayat 114. Okay. Kemudian kalau ada orang yang nak dakwa yang lain-lain tu, sila rujuk tadi, ya, surah Az-Zukhruf tadi tu, ya. Sesiapa yang berpaling daripada Al-Quran, Allah akan menjadikan baginya syaitan, yang syaitan itu jadi qarin, rapat. Dahlah kita ni memang ada qarin. Ini qarin tambahan tu. Setiap manusia ni memang ada qarin. Ini qarin tambahan, 2 pula qarin. Alamak. Okey. Qarin tambahan yang benar-benar menghalang dia daripada jalan Allah. Sementara orang itu pula menyangka dia sedang mendapat hidayah. Serius ni, tuan-tuan. Okey, saya pun tak tahu nak describe macam ni. Sebab kita nak hidayah Allah, kita sangka itu hidayah, tapi sebenarnya bukan. Sebab syaitan qarin itu telah menghalang kita daripada hidayah tersebut. Kenapa ini berlaku? Sebab kita telah mengabaikan Al-Quran. Al-Quran ni untuk ahli syariat. Aku ni makam tinggi. Padahal, okey. Kemudian dia pula menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ni ahli syariat,
Aku ahli marifat. Kan? Allah akan bagi dia kuasa untuk buat apa yang dia buat. Allah bagi dia, boleh juga nak sebut sebagai istidraj pun boleh juga, ya. Jadi berhati-hati. Sebab kadang-kadang bila kita dengar tentang ilmu laduni ni, dia ada, wow, this is mind blowing, this is something new, this is what I want. Al-Quran dan Sunnah ni aku dah baca dah zaman sekolah dulu. Biasa-biasa je kan. Dia begitu teruja. Dia ada the wow factor di sana. Maka orang pun akan mudah terpedaya, terikut-ikut dengannya, ya. Padahal ada perangkapnya di situ. Kemudiannya, sebagai kesimpulan, mereka berhujah dengan kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Maka saya ulangi, ilmu laduni yang didapat oleh Nabi Khidir confirm daripada Allah, dan Allah sendiri confirm sebut dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Nombor dua, Nabi Khidir dia bukan umat Nabi Musa. Sebab tu dia tak duduk dalam syariat Nabi Musa. Kita ni macam mana pun tinggi makam, kita tetap umat Nabi Muhammad, kita duduk dalam syariat Muhammad. Kita tak boleh keluar. Itu nombor dua. Nombor tiga, kamu nak guna sangat dia, kamu rasa kamu ni macam Nabi Khidir ke? Okey, jadi moga-moga memberi penjelasan. Dan satu lagi kesimpulan, ada sebahagian yang menolak secara total ilmu laduni ni. Jangan begitu, itu satu kesalahan. Sebab ilmu laduni ni boleh-boleh saja Allah SWT kurniakan kepada hamba-hambanya yang terpilih, ya. Ia bukanlah sesuatu yang kita tolak secara total, dan bukan juga untuk seseorang itu boleh decide si fulan A dapat, si fulan B tak dapat. Ya, moga-moga dapat membantu kefahaman kita tentang ilmu laduni, dan juga dapat memberi satu ulasan ataupun pembetulan kepada apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhazzat dalam videonya itu. Saya bimbang ada kemungkinan saja, sebab saya ni follow juga Ustaz Muhazzat. Sebelum ni biasa, para ulama. Lalu orang biasa soal, ni ulama mana ni, bagilah nama, bagilah kitab kami nak baca. Tak ada pula respon, kan. Lalu saya bimbang, saya bimbang beliau tukar strategi kepada ilmu laduni. Mana ada, hampa tak tahu ilmu laduni. Ni dapat daripada Allah direct. Okey, mungkin satu kemungkinan saja saya bimbang di ini yang sebenarnya tukar strategi. Dulu para ulama, lalu kita ni geng-geng dalil ni, geng-geng nak ada rujukan ni selalu tanya ulama mana ni, kitab mana ni, jilid mana, muka surat mana. Tak pula terjawab. Setahu saya tak pula terjawab. Tapi sekarang tukar strategi ilmu laduni, dan Ustaz Muhazzat sendiri kata ilmu laduni ni memang bercanggah dengan ilmu syarak. Ilmu laduni ni memang orang-orang yang ikut syariat tak faham. Sebab tu dia memang berbeza. Bila berbeza tu, apakah iaitu tanda kebenaran, tanda kesahihan ilmu tersebut, atau sebaliknya, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, jangan terpedaya, jangan terikut-ikut, jangan wow, this is something new. Okey, sebenarnya nothing new about it. Para ulama kita telah pun membicarakannya sejak dahulu lagi tentang ilmu laduni ni. Apa yang saya sampaikan ini ringkasan daripada apa yang telah disampaikan oleh para ulama. Bahkan para ahli sufi sendiri, yang para sarjana mereka yang benar-benar jujur, amanah, mereka sendiri memberi peringatan ilmu laduni itu macam mana pun hendaklah diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab seorang ahli sufi itu macam mana pun tinggi makam dia tetap duduk dalam syariat Muhammad. Macam mana pun dapat ilham, macam mana pun dapat khasyaf, macam mana pun dapat mimpi, dia tetap duduk dalam syariat Muhammad. Jadi apa mimpi yang dia dapat, apa khasyaf yang dia dapat, apa ilham yang dia dapat, tetap diukur benar ataupun salah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ini perkataan daripada para ahli sufi sendiri yang jujur, yang amanah, yang kita boleh ambil ilmu daripada mereka. Mereka tu ada, tapi jumlahnya sedikit, ya. Okey, panjang sangat dah pula cerita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.